It's a very small group. Sepatutnya kita pergi berenam. Dua orang positif COVID, so tak boleh nak ikut sekali. Tiba, kita tak nak mention. Kali ni Haze ke Sempurna untuk buat kerja-kerja humanitarian mission. Perjalanan kita orang bermula daripada KLIA 2. Sejak bila kita ada kereta? Oh, sewa. Kita ada kereta guys kat sini. Your country so hot. Weh, memang bahaya gila. Gelap budak tu. Kamu gelak ke abang ya? Siling dia nak jatuh, nak runtuh dah. Tempat solat perempuan yang teruk. Dah cukup lama. Ya? Dah cukup lama. Berapa lama dah? Setahun, 2 tahun? Dah 10 tahun tak diperbaiki. 10 tahun tak pernah diperbaiki? Kawasan ambil wuduk tu tak macam memang macam tu ke ataupun rosak ke ataupun memang tak siap dia punya bentuk tu. Tak pernah dibaik pulih. Yang jalur-jalur tu tak tahu lah. Jalur-jalur tu takut rasa dia pahit. Ingat ya tuan perempuan ya, ini semua adalah hasil usaha kerjasama kita. Saya tunjukkan kepada you all dan you all pula tolong Haze dengan bagi donation apa semua. Ya ilaha illallah. Besar gila ikan pari dia. Kau nampak tak? Weh, bapak besar ikan pari tu. Nanti dia kering, nanti kena sumpahlah dengan mak dia derhaka. Hello, Assalamualaikum. Selamat datang. Oh, hai. Mesti ada netizen yang cakap macam, cakap Assalamualaikum tu elok sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wa hidayah. Lah tiba kan. Kalau korang follow Haze dekat Instagram, korang akan tahu Haze bulan puasa ni pergi lagi dekat Sempurna untuk serahkan bantuan kepada orang-orang dekat Sabah ya, di perkampungan atas air dan sebagainya. Video kali ni adalah gabungan di antara sambungan yang Haze pergi sebelum bulan puasa dan semasa bulan puasa ya. So kalau korang tengok kita orang tengah makan kepada semua dalam video kali ni di waktu yang cahaya terang benderang, itu maksudnya footage tu pada bulan bukan puasa. Kau tengok video ni pun tahu. Bulan lepas aku gemuk sikit. Bulan ni aku dah kurus. See my level puasa macam mana? Tiba. Okay, tapi sebelum tu Haze nak tunjuk kepada korang apa perbezaan budaya yang ada di antara kita dengan orang-orang dekat Sabah. Macam tu. Mula-mula sekali kita orang berdua pergi ke bazar pula, pergi ke pasar. Azan sudah, sembahyang kejap. Okey, sebelum kita sambung dengan video kita, Haze nak perkenalkan kepada korang satu game ni, Genshin Impact. Famous gila dan boleh habis masa berjam-jam main game ni. Tengok Genshin Impact ni siap ada collab dengan T-Life tau. Kalau korang pemain Genshin Impact, boleh pergi ke T-Life berdekatan anda, ambil gambar dengan standee dengan T-Life dan muat naik ke Facebook atau Instagram serta hashtag T-Life Genshin Impact, Genshin Impact X T-Life. Korang boleh memenangi voucher T-Life dan 300 Primo Gems nanti. Primo Gems? Apa tu? Dia duit. Tapi duit dalam game Genshin Impact. Okey, biar Haze explain pasal Genshin Impact pula. Genshin Impact ni dia adalah sebuah game dalam sebuah dunia virtual yang luas sangat-sangat. Serius besar gila world dalam game ni dan visual dia sangat-sangat cantik. Game open world macam ni dia sangat best tau sebenarnya. Sebab kadang-kadang kita adalah nak buat quest je, mission je. Kadang-kadang kita nak jalan-jalan je tenangkan fikiran. Boleh lari, panjat, berenang dan yang paling favourite sekali adalah boleh terbang je. Terbang. Dan boleh main karakter macam-macam dalam game ni. Macam Haze dah level 32, ada dalam 14 karakter jugalah yang Haze dah kumpul. Ada yang elemen api, angin, tanah, ais, air, macam-macam lagi ada. Tapi selalunya orang main game macam ni, diorang tak suka tau sebab kena bayar untuk menang. Lepas tu tengah sedap main tengah-tengah tu tiba-tiba keluar iklan, bapak potong setim. Game ni serius tak ada iklan dan mainlah korang berapa lama macam mana pun tetap takkan ada tiba-tiba iklan keluar kat situ. Kadang-kadang tu kita dengan kawan tu macam tak ada aktiviti nak buat, so kita pisang. Game ni memang sesuai untuk korang sebab pertama kita boleh co-op dalam game ni. Maksud co-op tu adalah kita boleh main secara online dengan kawan-kawan yang lain dalam game yang sama. Okey, Haze akan tinggalkan juga Haze punya ID dekat bawah ni. Kalau korang rajin, korang nak add main sekali dengan Haze. Okey, Haze power tau. Kedua, game ini tidak akan habis ya sebab mereka sentiasa update dan juga upgrade dan tambah macam-macam. Ada karakter baru contohnya. Lepas tu ada map baru lagi dia tambah. Ada map chasm pula dekat situ. Haze cerita panjang-panjang tak guna juga dik. Apa kata, korang download dan juga main bersama dengan Haze. Dan Genshin Impact ini boleh dimain di semua platform termasuklah PC, iOS, Android serta PlayStation 5. Untuk download, Haze akan tinggalkan di bawah berserta dengan QR code di sini supaya senang sikit korang nak download. Okey, kita sambung video. Before kita jumpa orang kampung, apa kita buat? Kita cari barang basah, pergi pasar. Pergi pasar, Haze pergi memancing. Ya. Muka serius macam ni. Oh, muka serius eh? Muka serius.
Ui, itu kan serius. Itu cirit. No morning already. Tiba-tiba macam mana kita terpadam semalam Kemudian bila kita terpadam, kita sedar-sedar, oh masih pagi, masih dia sempurna. Ingatkan tiba-tiba ku end up di syurga lah. Lepas tu diorang ni nak culik kita orang, nak bawa kita orang pergi pasar nak jual ginjal lah tiba. Oh, hari ni just nak bagi tahu kat korang, audio kita orang mungkin lebih apa lagi yang memarah ke pagi-pagi ni. Audio kita orang hari ni mungkin lebih clear sebab hari ni kita orang decide untuk pakai click mic. Nampak tak see my level click mic ni? Pasar ni dekat je dengan rumah kita. Rumah pula apa, dengan hotel. So kita punya misi untuk pagi ni apa dia? Misi untuk pagi ni kita cari ni ikan pari yang derhaka pada mak dia tu. Rasanya macam tak apa nak ramai sangat sebab nampak ada pengok kuasa. Tapi sebab kita pun sampai pukul berapa? Paling busy pukul 6. Tapi sebab kita nak bangun pukul 6, kita bukan berniaga. Ada jual produk jamu. Akak, ubat kurus lah. Tiba ubat kurus tu wajib. Dodol panggang. Dodol dia besar gila tu. Tak, kita pergi pasar. Lepas tu kita check breakfast. Pulut yang macam-macam jenis. Ada balutan yang silinder, ada balutan segitiga, yang petak. Tapi semua pulut. Ya. Sebab tu muka kita macam pulut. Pulut ada muka macam ni. Oh, tinggi pemikiran. Rupa dia macam ni. Dalamnya pulut. Bezanya dia macam pulut panggang. Pulut panggang dalam dia ada serunding ikan apa semua kan. Tapi dia tak ada. Ni apa hal? Apa lain? Kenapa dia warna hijau tu? Dia Shrek. Rasa sikit. Alah. Tawa. Dia tak nak rasa. Itu sebab kita sakit. Bodoh lah. Ni ke wajib? Ni apa benda pula? Ni pulut. Pulut juga. Pulut merah. Tapi manis. Tapi dia manis. Sebenarnya entah benda ni manis gila. Kali betul. Kan? Alah. Jangan aku tak kuasa nak kuarantin ni. Oh, ni kira punya ada tema lah untuk sarapan kali ni. Bertemakan pulut. Semua pulut tu. Rate sarapan pulut kita tu daripada 1 sampai 10. 4.5. Dia kombinasi yang menarik lah. Tak nak rasa lagi kot dekat Semenanjung. His rate 2 daripada 10. Sebab his Ramli MS of food. Bila kita makan tu dia punya pitching lari. Oh, boleh dengar kamu saya cuba lagi minggu depan Lepas tu pulut tu sedih tau. Sedih. Yang sebelum sedih tu muka macam muka apa? Dia biasa je, muka resting face. Resting face macam tu kalau sedih. Oh, kening beza kening Oh, buncung sikit. Okey, tak masalah ni kita 5 minit cakap pulut je. Bodoh betul. Lepas tu kat pasar tu kita jumpa ikan. Banyak gila ikan weh. Macam-macam yang tak pernah nampak. Ikan warna biru, ikan warna kuning, petak. Ikan kembung lah, ikan petak. Tapi his perasan nak muka ikan tu. Macam mana? Oh, macam sama je pulut. Ikan tu dia ada gigi. Oh, ada gigi. Pulut tak ada gigi. Oh, itu ada gigi. So kalau kita beli, kita nak masak macam mana? Kalau turis yang datang, so diorang boleh minta kedai masakan. Selalunya macam belakang hotel kita tu ada satu kedai Melayu. So yang itu diorang pun boleh masakkan. Ya, M, nak makan apa M? Ini kita akan cari nasi lemak kerang. Nasi lemak kerang. Kerang? Ni kalau sesekali tinggal je tiba-tiba nak kerang. Mana kita nak cari kerang? Kita nak cari ikan. Tapi bodoh. Yang kita terbeli adalah ikan harimau. Itu cuba tanya tu ikan apa? Rasanya itu ikan ayam. Ini ikan apa? Ayam laut. Ayam laut. Kan aku cakap betul. Yang jalur-jalur tu? Tak tahu. Jalur-jalur tu takut rasa dia pahit. Tapi ayam laut tu sedap, saya pernah makan. So kita pun belilah yang tu. Bukan kehendak saya, tapi kehendak Marzia. Comel, cantik. Cantik ke? Dia ingat itu kek lapis. Apakah ini? Agar-agar. Ini apa siap? Kita orang beli beberapa lagi lah item-item seafood macam latok, siput, tarik. Cerita dia orang pergi beli ice box. Lepas tu abang yang jual ice box tu, aku bajau laut pun tak makan ikan ni. Okey, gunakan dalam bahasa Sabah. Kau dah pandai dah bahasa Sabah sekarang kan? Apa ni sih kau? Kau beli apa ini? Orang tak makan di sini.
Apa Orang Sabah sila kecap. Sorry, baru belajar hari ni. Lepas tu kita pergi ke ni lah, Pasar kedua. Dia cerita tahu situasi dia. Orang lain, diorang datang untuk macam island hopping. Kita tak. Okey, lepas tu kita sekarang ni pergi menghala ke pasar yang kedua dekat tempat yang lain. Korang selalu tengok sempurna. Pulau cantik, laut cantik apa semua, tapi diorang bawa haze untuk kehidupan orang-orang sempurna yang real punya, yang jalanan punya, yang lorong belakang punya, sesuai untuk orang-orang macam saya yang lorong. Yang lorong. Tiba-tiba ada masjid besar sini. Masjid besar. Ni macam permanentnya pasar ni. Ada ikan pari kering Inilah yang pernah viral tu. Anak derhaka pada mak tu. Ini yang viral tu. Lepas tu semua orang percaya. Bodohan kita. Bodohkan kita. Nampak tak bawah tu sampah banyak-banyak. Nampak budak-budak kat situ. Kat situlah buang air, buang sampah. Kat situlah diorang bermain. Welcome to another side of Sempurna. Actually tempat ni mengingatkan Hiz pada Philippines sebenarnya. Sebab Hiz dulu pernah pergi Philippines cuti 2-3 minggu macam tu. Lompat-lompat 3 jenis pulau. Resort yang Hiz pernah duduk, macam resort tu cantik gila. Keluar-keluar resort tu macam ni. Hiz pernah pergi situasi macam tu. Tapi bukan dekat negara sendiri lah, kat Philippines. Tapi ni negara sendiri. The other side of Malaysia. Di Sempurna pun orang selalu yang pulau je cantik. Tapi orang tak tahu kondisi relatif sebenar kehidupan kat sini. Betul. Orang ingat macam bestnya Hiz pergi Sempurna. Tak, gila. Aku bukan datang untuk scuba diving. Kita nak masuk dalam Pasar kedua tu adalah salah satu bentuk dan juga contoh lah yang macam kita boleh tengok budaya orang-orang Sempurna dekat sini. Antaranya busy weh area ni. Banyak gila weh traffic. Diorang semua daripada pulau-pulau lain-lain apa semua. Lepas tu diorang datang sini pagi-pagi untuk beli barang kat pasar. Lepas tu diorang balik ikut sinilah jeti ni. Kat hujung pasar tu dia ada jeti tau. Dia macam taksi, boat taksi, yang mana orang-orang daripada pulau-pulau yang lain apa semua tu naik boat taksi tu untuk datang ke pasar tu untuk beli barangan rumah. Selalunya kalau kita pergi negeri lain kan, turis beli ada macam barang-barang turis. Tapi pasar ni memang dia jual kicap, minyak, ubat gigi, memang keperluan harian. Kat sini ada projek. Bukan tak ada projek. Ada je projek ni yang kat belakang kita orang ni. Kedai cantik-cantik apa semua ni. Ni pasar awam kan? Pasar awam ada. Dah ready dah. Sekarang ni jadi tempat tu. Tempat tinggal gerandangan. Budak-budak main-main dalam tu, ada sampah apa semua. Hakikatnya dia just cannot afford. Nak letak meja pun tak mampu. Tak atas jalan je. Bila kau buat sebuah projek, perlu sesuaikan diorang punya sosioekonomi mereka. Yelah, kau dah siap, benda dah siap, projek dah buat, duit dah bagi kat siapa-siapa kontraktor apa semua, tapi sudahnya jadi tempat berhantu. Itu je lah. Terima kasih macam tu. Terima kasih sebab mendengar. Si M ni kerja makan je, tak pandai dengan kurus. Makan apa tu? Roti bakar dengan hotdog. Selalunya hotdog akan ada ban dia sendiri tapi dia pakai roti yang bakar. Kau perasan tak cara orang utara ni dia punya pekak hotdog? Orang nampak laki yang bawa kereta sorong tu, diorang pun sedang bekerja. Maksudnya kalau ada orang yang datang pasar nak beli barang berat ke tak boleh bawa, diorang akan ambil upah untuk hantar lah. Maksudnya kat sini semua budak akan bekerja. Apa-apa peluang untuk buat duit. Tu budak-budak tu pegang plastik. 20% tu plastik. 20 sen. 20 sen ni aku ingatkan macam kalau aku jadi dia aku jual mahal sikit. 20 sen pun besar bagi diorang Ya ke? Okey, seterusnya kita terus ke Kampung Baru tu ya. Kampung Baru mana? Kampung Batu. Lepas tu kan Hiz post dekat Instagram. So diorang cakap tapi Hiz dekat Kampung Laut tu ada yang macam warga negara bercampur-campur lain-lain ke macam mana sebenarnya? Apa konsep kampung air ni? Dia macam dalam satu family tu, ada yang ada IC, ada yang tak ada. So, kalau abang dia ada IC, boleh jadi adik dia tak ada IC. Mungkin orang susah lah kot nak berurusan, buta huruf. Dia orang kita juga. Kadang-kadang mak bapak ada IC, anak tak ada. Tapi mereka memang dilahirkan dekat dalam negara kan? Okey, yang korang alamak bergegah. Itu adalah Arkan yang korang tengok tu Hiz tengah tunjuk sekarang ni. Lepas tu nanti Arkan kan kamu tengok ikan si marjan. Kami beli dekat pasar. Ikan tu ikan belang-belang kuning. Mana boleh tu? Tak boleh. Memang tak boleh. Tapi kalau tak boleh kenapa mereka jual di pasar? Racun tak? Tak lah. Rasa macam apa? Langsi. Apa? Langsi. Langsi? Macam bau. Hanyir. Hanyir. Oh, langsi tu hanyir. Kalau kat KL langsi tu degil. Oh betul. Gangster.
Ada lubang M, jangan jadi konten M. Aduh. Macam punya pasal. Itu ikan julung-julung. Nah, ikan koral. Oh, ikan koral. Itulah. Tak boleh dimakan ni. Itulah. Ikan ni aku jumpa masa scuba diving je. Dia buang macam tu je. Macam ke tepi. Macam syuh. Syuh. Berapa Tak penting. No. Yo. Ada orang balik daripada laut. Ya ilaha illallah. Besar gila ikan pari dia. Kau nampak tak? Weh, bapak besar ikan pari tu. Nanti dia kering, nanti kena sumpahlah dengan mak dia. Derhaka. Arkan, sedap ke besar-besar macam tu? Sedap. Lagi besar, lagi sedap ikan pari tu. Dalam 20 kilo, 30 kilo. 20 kilo, 30 kilo. Itu berat sebelah paha aku tu. Yes, his berat sebenarnya. Sekilo RM6. Itu kalau 20 kilo 120. RM120. Bapak ikan pari besar macam tu RM120. Kamu mau berapa? Oh, yang pancing tu budak tu. Budak yang pegang enjin tu. Pegang enjin tu. Kalau kau bagi aku pancing tak jadi apa. Ikan belang-belang tu juga yang aku bawa naik nanti. Kalau sampai yang itu aku cakap, makan aje lah. Langsi pun langsi lah. His perasan bila His buat misi-misi kemanusiaan macam ni, bagi bantuan kepada orang-orang yang memerlukan dan sebagainya, dia punya support daripada you all bukan sikit tau, tapi banyak. Sampaikan His rasa macam serius ramai gila weh orang donate. Video ni adalah sebagai sebuah amanah yang mana untuk menunjukkan kepada korang update terbaru sebuah kampung yang kita sama-sama bantu ni. Sebelum ni His pernah tunjuk keadaan surau yang macam ni. Dia punya ceiling bocor, dia punya surau bahagian perempuan tu tak boleh dipakai, diorang gunakan untuk store. Tapi tempat yang paling teruk sekali tu adalah tempat ambil air wuduk lah. Tapi selepas korang semua bagi donation, orang kampung kat situ beli kayu-kayan. Orang kampung tu sendiri yang macam bertukang, cat dan sebagainya. Dan ini adalah rupa surau tu sekarang. Ingat ya, tuan perempuannya, ini semua adalah hasil usaha kerjasama kita. Saya tunjukkan kepada you all, dan you all pula tolong Haze dengan bagi donation apa semua. Memang ada betul Haze ada tolong juga daripada sudut bagi duit YouTube, yang iklan-iklan YouTube apa semua tu, tapi tak adalah sebanyak yang kita buat secara kolektif. Yang you all tengok dekat sini ni adalah kerja kita bersama lah. Mereka sepanjang-panjang bulan puasa ni, mereka mampu untuk beribadah dengan keadaan yang sangat selesa. All thanks to you guys. Bulan lepas masa Haze pergi ke Sempurna tu, ada beberapa keadaan yang Haze kaji, Haze tengok dan Haze ambil tahu tentang beberapa individu dalam kampung tersebut. Macam contohnya rumah yang berlubang ni lah. Kita orang dijemput ke dalam satu rumah. Aku selalu buat projek macam ni, tapi aku memang takkan masuk ke dalam rumah diorang sebab setengah orang macam tak selesa. Yang ni memang dijemput kita masuk ke dalam rumah, so aku masuk lah. Rumah siapa kan? Rumah kita punya nelayan. Oh, nelayan. Kita punya orang tangkap ikan. Oh, nonton je lah. Namanya nelayan, memang tangkap ikan. Oh, lama rumah sudah macam ni? Memang teruk lah. Dia punya keadaan. Arkan tolong tengok bah keadaan saya sekarang. Oh, dia tanya macam tu. Dah rumah dah berlubang macam ni, tidur dekat area sini lah. Ya, di sini lah semua. Kawasan sini. Ini first time ya aku bila tengok tu aku pening kepala. Sebesar-besar tidak weh lubang kat rumah dia tu. Satu ruang Dia yang ada satu ruang je. satu ruang Kat kan? situlah dia tidur, kat situlah dia memasak, kat situlah semua benda. Dia ada 8 anak kan? Ya doh. Semua tidur ke arah pintu sebab Ya ke? tepi tu berlubang, dia cakap. Dah lah, rumah dia bukan besar pun.
habis usaha. Dia nelayan tau, yang rumah tu. Dia seorang nelayan. Dia dah habis orang kata berhempas pulas. Tapi macam tu juga keadaan dia. Masa Haze pergi lagi baru-baru ni, sekarang ni lubang tu makin besar lah. Masih lagi berlubang. Makin besar? Iya. Oh, hari tu sampai situ je. Tak lama sampai sini sudah nih. Sampai sini dah? Ini ya. Baik ke? Ada lagi? Tambah lagi? Sebab apa ni? Sebab reput kayu dia reput Terima kasih. Minta maaf. Abang pun tidur pukul 4 semalam tidur pukul 4 dia tolong buat masjid tu. Kita pergi ke satu tempat lagi. Ya, rumah nenek tu. Astagfirullahaladzim. Mana nenek tu? Dekat ujung. Okey, ada seorang nenek kat sini, tua lah. Inilah jalan yang dia kena lalu, guys. Nampak tak? Jambatan ni yang diorang kena lalu sebenarnya. Jambatan goyang-goyang. Jambatan goyang-goyang. Kita naik ke atas ni lah. Makcik saya masuk makcik ya. Dia nenek umur 70 lebih. Depan rumah nenek tu reput.com. Reput. Sebab rumah nenek tu adalah itu laluan ke kedai yang dia menjaga. Cucu dia kena macam pegang tangan dia ke papah dia apa semua untuk lalu kat jambatan tu. Ini adalah orang yang duduk setiap hari tau. Nenek setiap hari memang lalu jambatan ni. Iya. Sini tengok. Aku takut ya kalau nanti aku jatuh nah. Pernah roboh bila? Tahun lepas. Baru saja nak. Tahun ini juga. Tapi macam itulah balik juga begitu. Kami nanti pulang balik bawa kayu-kayuan. Tapi bukan saya yang bina ya. Kalau saya yang bina lagi teruk jambatan tu. Kita orang yang lalu kat situ sekali, 2 kali tu pun rasa macam bapak struggle. Nenek tu yang sakit lutut, sakit pinggang, macam-macam penyakit, macam-macam sakit apa semua nak lalu sebab nak berniaga, and that's their only income. Update tentang nenek ni pula. Nenek ni masa kita orang jumpa dia sekali lagi, dia punya mak yang buta meninggal dunia lah baru-baru ni. Jadi kami spend sedikit duit uruskan sikit pengebumian ibunya, dan kita betulkan jambatan depan rumah dia dan juga pelantar dekat depan rumah dia. So ini adalah rupa rumah dia sekarang. Hari tu rumah makcik ni depannya Roboh. semua. Semua ni. Iya. Jadi kita tu kita bantu sudah. Semua tu. Waktu maknya meninggal. Jadi kita emergency terus tukar lah. Jadi untuk tukar tu untuk urusan jenazah apa semua. Itu. Tambah ini. So apa yang berlaku hari tu, roboh dekat sini roboh apa semua. Lepas tu dalam rumah ni ada kematian lah. Ada kematian mak nenek ni. Mamaknya ya meninggal kan hari tu. Mamaknya meninggal hari tu. Hari tu lalu okey. Bawa jenazah semua okey. Lalu okey. Kita tongkat dengan kayu-kayu surau hari itu. Kita tongkat dengan kayu-kayu surau. Oh, tongkat dengan kayu-kayu surau. Sementara hari itu. Lepas tu bawa jenazah keluar sebab emergency lah kira emergency lah. Kita ada berapa meter lagi nak jambatan nak kena betulkan ni? 200 meter. 200 meter. Hari tu ada viral kan dekat Twitter pasal jeti 50,000. Nilai projek tu 50,000. So orang bila tengok orang rasa tak berbaloi. Kita buat masjid berapa? Kita betulkan masjid tu berapa? Kita betulkan masjid itu anggaran dalam 60 lah, 60. Gitu. Pada masa yang sama, jomlah kita mencari makanan berbuka lah. Awalnya tengok muka M tu haus. Pada tahun ini juga Haze nak inform dekat korang, Haze bersama dengan Impactive Malaysia plan nak bina sekolah tau. Nak bina sekolah dekat tempat tu. Sebab pada Haze, kau buatlah apa pun, tapi kalau budak-budak kat situ ataupun mak bapak dekat situ masih lagi buta huruf, mereka sampai bila-bila akan ditipu, mereka sampai bila-bila akan ditindas, mereka sampai bila-bila tidak mampu akan keluar diri mereka daripada kegelapan yang mereka sedang berada sekarang ni. Dalam Islam ada konsep rahmatan lil alamin tau. Bila sesebuah tempat itu menjadi makmur, maknanya ia juga akan memakmurkan orang-orang serta kawasan sekelilingnya. So footage ni yang korang tengok ni, ini adalah tempat di mana kita orang nak gunakan sebagai sekolah. Jadi dana kita juga perlukanlah. So if you guys are interested untuk tolong juga Haze bina sekolah dekat kampung ni dan mengubah landscape sempurna Sabah pada masa yang sama, Haze tinggalkan QR code dekat sini. Korang boleh pergi dekat sini dan korang boleh pilih dekat situ donation korang nak buat dekat mana. Okay? So more update tentang projek-projek kemanusiaan Haze pada masa yang akan datang ataupun di kampung ini, korang boleh follow Haze dekat Instagram. Haze akan sentiasa update tentang perkara-perkara tersebut dekat social media Haze, sama dekat IG story ataupun IG feed. Okay? Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.